أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Qasas ayat 28. 28 kan? Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas ayat 26. Pengajaran ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Maksudnya, telah berkata salah seorang daripada keduanya, wahai bapakku, ambillah ia sebagai pekerja. Kerana sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau mengambilnya sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Okey, pengajarannya. Pertama, harus wanita bercakap di hadapan lelaki asing sekiranya ia aman dari fitnah dan sekiranya ia membawa kepada fitnah, ia adalah haram. Yang kedua, dibolehkan orang yang di bawah seperti anak untuk memberi pandangan kepada orang di atas. Bahkan kadang-kadang
pandangan orang di bawah lebih baik dan bernas daripada orang di atas. Yang ketiga, asas untuk melakukan apa-apa pekerjaan atau untuk mengambil pekerja ialah dua sifat, iaitu kekuatan dan amanah. Kuat dalam bidang yang hendak dilakukan dan amanah dalam kerjanya. Kerana dua sifat ini akan menjadikan kerja sempurna dan itqan. Yang keberapa? Yang keempat, sifat kuat lebih diutamakan daripada amanah. Kerana kekuatan akan menghasilkan sesuatu amalan walaupun kurang amanah. Sebaliknya, kelemahan tidak akan menghasilkan apa-apa amalan walaupun paling amanah. Ke ayat 27. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. فإن أتممت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Maksudnya, dia berkata, sesungguhnya aku ingin mengawinkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku ini dengan syarat engkau bekerja dengan aku selama 8 tahun. Maka sekiranya engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu daripada sisi engkau. Dan aku tidak mahu menyusahkan engkau. Engkau akan mendapati aku insya-Allah daripada orang-orang yang soleh. Okay, pengajarannya. Pertama, dibolehkan seorang bapa menawarkan anak perempuannya kepada mana-mana lelaki yang soleh.
Dan ia bukan satu keaiban. Yang kedua, mahar perkahwinan tidak semestinya harta ataupun barang, tapi dibolehkan apa-apa sahaja yang memberi manfaat. Seperti menjadi pekerja atau mengajar Al-Quran dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang beriman akan memudahkan urusan orang lain dan tidak sekali-kali akan membebankan orang lain. Yang keempat, antara sifat orang beriman, apabila hendak melakukan sesuatu, hendaklah menyebut insya-Allah. Kerana manusia tidak mampu melakukan sesuatu melainkan dengan izin Allah. Yang kelima, dibolehkan mengaku dirinya orang yang baik dan soleh, bukan kerana riak, tetapi untuk menenangkan hati orang lain. Okey, cukup. Okey, sambungan ayat surah Al-Qasas ayat 28, iaitu kisah perjalanan Nabi Musa AS. Sebenarnya kisah yang kita sedang belajar ni ialah satu proses untuk Allah memuliakan Nabi Musa. Satu proses untuk Allah melantik Nabi Musa sebagai Nabi. Bermula daripada apa? Prosesnya bermula daripada Nabi Musa dihanyut oleh ibunya ke istana Firaun. Bermula daripada situ lagi. Masuk istana, kemudian tinggal dalam istana yang mewah, makanan yang mewah, pakaian yang mewah sebagai anak angkat ketua negara. Berapa lama? 40, lebih kurang 40 tahun. Lepas tu,
dia tumbuk seorang Kipti dan akhirnya dia lari. Takut diburu dan dibunuh oleh Fir'aun. Itu kemudian dia lari pula pergi ke Madian. Semua tu proses itu diatur oleh Allah untuk akhirnya Nabi Musa dilantik sebagai Rasul. Kemudian sampai di Madian, dia bantu dua wanita untuk memberi minum kambing mereka. Kemudian dia diambil sebagai menentu. Masa Nabi Musa lapar, dah penat berjalan jauh daripada Mesir ke Madian, kemudian lapar, kemudian dalam keadaan lapar masih ada rahmat membantu orang tanpa mengharapkan ganjaran upah. Nabi Musa balik dan memohon kepada Allah. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia tak minta tapi dia mengadu hal. Aku lapar. Kan? Aku fakir. Sedangkan dia dalam keadaan sangat lapar. Tapi dia tak minta, wahai Allah bagilah rezeki. Dan dia hanya mengadu halkan. Aku ni kepada apa yang engkau turunkan sangat berhajat. Okey, cuba kita tengok apa yang dibuat oleh masyarakat kita. Nabi Musa dalam keadaan lapar, perlukan makanan. Walaupun bantu orang, dia tak minta upah. Dan bila minta kepada Allah pun, dia tak meminta. Dia hanya mengadu. Dia adalah orang yang fakir. Betul? Tapi orang kita bukan semualah. Dalam keadaan kenyang, tak penat. Tak berdakwah pun. Tapi bila minta rezeki, apa doa yang dia baca? Apa yang dia baca? Kalau rezekiku di langit, turunkan. Kalau rezekiku di bumi, keluarkan. Kalau rezekiku di laut, timbulkan. Kalau rezekiku jauh, dekatkan. Kalau rezekiku haram, halalkan. Panjang cerita. Tengok Nabi Musa, lapar, simple je. Betul tak? Dan doa tu daripada Al-Quran. Tengok orang kita, itu tanda-tanda apa tu? Orang kita, sebahagiannya jauh daripada Quran. Doa yang terbaik daripada Al-Quran, 1 huruf 10 pahala. Simple, ringkas. Dan ada kelebihan. Tapi dia cari doa panjang. Yang bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah. Kan? Lepas tu masa dia minta, dia lapar macam Nabi Musa ke, dia terlebih kenyang. Dah banyak dah rezekikan. Minta lagi. Bahasa pula berbunga-bunga. Lepas tu ulama kata, kita baca doa tu, kita ada unsur macam macam mengajar Tuhan. Wahai Tuhan, kalau rezeki di langit, turunkan. Macam Tuhan tak pandai turunkan rezeki. Kadang-kadang kita makan makanan tu, yang asalnya daripada mana? Daripada Somalia. Allah yang bawakan. Tak payah kita bagi arahan. Okey. Sebab tu, jangan, bila kita berdoa, jangan tak beradab dengan Allah. Simple je. Nabi Musa nak minta pun malu kan? Dia hanya mengadu je. Aku orang yang fakir. Okey. Jadi sambungan seterusnya, setelah bapak perempuan tawarkan. Aku nak kahwinkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku ini dengan syarat engkau bekerja dengan aku selama 8 tahun. Dan kalau engkau nak 10 tahun, itu daripada engkau lah. Aku tak nak menyusahkan engkau. Apa jawapan Nabi Musa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dia berkata, zalika, demikian itu, baini. Baini apa dah? Di antaraku wa bainaka, dan di antara engkau. Ayyamal ajalaini. Ayyam apa dah? Mana-mana? Ajalaini? Ajal apa dah?
Kalau ajal, tempoh. Kalau ajala ini, 2 tempoh. Apa maksud 2 tempoh? 8 tahun dengan 10 tahun. Mana-mana tempoh qada itu aku sempurnakan maka tidak ada ataupun jangan ada udwan. Apa makna udwan? Udwan kezaliman. Jangan ada unsur kezaliman ke atasku. Alayya ke atasku. Apa maksud dia? Okey, sebenarnya bila Nabi Musa kata qala zalika baini wa bainaka. Ini ayat ni sebenarnya adalah jawapan. Dan kalau nak kahwin kena ada apa? Mahar dah bekerja. Ijab. Ada mahar tapi tak ijab. Mana boleh? Ijab dan qabul. Ijab. Okey. Ijab ni apa dia? Aku nikah kat kau. Qabul? Aku terima. Mudah kan? Sebenarnya nak kahwin mudah je. Yang susah ialah nak habiskan hijab qabul yang panjang tu. Aku terima nikahnya dengan Minah binti Dolah dengan mas kahwinnya 660 ringgit 60 sen tunai. Sebenarnya dalam Islam qabil tu. Aku terima. Sah. Ya, ini okey, yang mana ijab dalam kisah Musa dengan bapa perempuan? Yang mana ijab? Tak. Bukan. Bukan. Tak, bukan. Ijab. Betul. Uridu an unkihaka. Aku nak kahwinkan engkau dengan salah seorang. Itu ijab. Ayat sebelum ni. Qabul apa dah ni? Qala zalika baini wa bainaka. Okey, aku setuju. Kalau terjemah, aku setuju. Sebenarnya Nabi Musa ni terima yang mana? 8 ke 10? 8 ke 10? Mana tahu? Apa dia? Yalah, mana-mana tempoh tak menunjukkan dia pilih yang 10. Yalah, betul lah. Akhirnya Nabi Musa tunaikan yang mana? 8 ke 10? Ada dalil? Bukan hadis. Tak apa, jangan jawab. Tengok hadis jawab. Okey. Hadis ni disebut dalam Sahih Bukhari. Daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni seorang tabi'in. Sa'alani Yahudiyun. Seorang Yahudi bertanya aku. Min ahlil Hira. Daripada Yahudi ni daripada ahli Hira. Nama satu tempat. Tengok Yahudi tanya soalan. Ayyal ajalaini qada Musa. Tempoh yang mana yang Musa tunaikan? 8 ke 10? Yahudi tanya kan. Kita baca ayat ni lama tak pernah tanya pun. Okey, qultu kata Sa'id bin Jubair, la adri. Aku tak tahu. Tapi bila ustaz tanya semua jawab kan? Tera pada Sa'id bin Jubair. Hatta akdama ala habril Arab. Aku tak tahu sehingga aku datang kepada Habri. Habri ni ulama Arab. Siapa ulama Arab? Ibn Abbas. Ibn Abbas dipanggil Hibrul Ummah. Hibrin dia dawat tinta.
cinta. Dakwah ummah. Aku tak tahu sehingga aku datang pada Hibrul Arab fa'as'alahu, aku akan tanya dia. Faqadimtu, maka aku datang fasa'altu Ibn Abbas. Ini Ibn Abbas dipanggil Hibrul Ummah. Cinta ummah. Faqal, maka Ibn Abbas menjawab. Qada aksarahuma. Nabi Musa menunaikan yang paling banyak di antara dua tempoh. Wa atiyabahuma, dan yang paling baik. Sebab apa? Ini alasan dia. Dari mana Ibn Abbas tahu? Sebab kata Ibn Abbas, Inna Rasulullah SAW iza qal fa'al. Nabi ni bila dia bercakap, dia akan buat. Nabi Musa cakap apa? Mana-mana dua tempoh tu aku tunaikan, maka fala udwan. Mana-mana dua tempoh. Antara dua tempoh, yang mana yang terbaik? 10. Jadi para Nabi semua buat yang terbaik, yang terbaik dan yang paling banyak. Itu sifat para Nabi. Dia tak pilih yang kurang, yang sikit tak. Okey? Hadis rawahul Bukhari. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, qada itu, jadi ijab ialah qala zalika baini wa bainaka. Jadi mana-mana tempoh aku nak ambil 10 ke 8 ke fala udwana alayya. Jangan ada kezaliman. Apa maksud kezaliman? Jangan pula dalam tempoh 8 ke ataupun 10 engkau suruh aku bekerja siang dan malam. Itu zalim. Ataupun jangan pula tengok aku rajin, kambing pun beranak banyak, engkau pun pandai-pandai nak tambah. Jangan, itu zalim. Okey? Wallahu, dan Allah ala ma naqul, atas apa yang kami katakan, wakil. Apa makna wakil? Wakil ni makna dia syahidun ataupun syahidun dan juga hafizun. Wakil makna dia Allah sebagai saksi dan Allah juga akan hafiz, menjaga. Setelah tamat ijab dan qabul, Musa berkata, Allah atas apa yang aku cakap dan engkau cakap, Allah akan menjadi saksi. Kita kena tunaikan sebab Allah menyaksikan. Okey, dalam perkahwinan Musa dengan perempuan ni ada saksi tak? Ada. Siapa? Allah. Jadi kalau kita nak kahwin, cukup tak? Perempuan, lepas tu bapa perempuan, lepas tu kita cakap, mana saksi? Wallah ala ma naqul wakil. Boleh? Boleh ke tak? Imam tanya, mana saksi? Wallah ala ma naqul wakil. Mana dalil? Buka surah Qasas ayat 28. Tak boleh. Ini syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Muhammad kena ada dua saksi. Okey. Jadi sekarang Nabi Musa terima untuk apa? Untuk kahwin dan syaratnya bekerja sebagai gembala kambing. Kenapa? Saya nak tanya, adakah semua para Nabi gembala kambing? Kebanyakan. Ada dalil? Serah Nabi. Okey, cuba buka hadis. Kita tengok, sebahagian ke semua para Nabi gembala kambing? Oh, satu lagi. Okey. Akhbaran Nabiyyu alaihi salatu wassalam annahu, Nabi kata apa? Nabi menceritakan, Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan annahu ma ba'asallah. Terjemah? Tidak Allah mengutuskan nabiyan
Seorang Nabi pun, Allah tak utuhkan seorang Nabi pun, illa ra'a al-ghanam. Melainkan bela kambing. Jadi semua ke sebahagian? Semua. Mana tahu? Ma dengan illa. Bila ada ma dengan illa, makna semua. Okey, bela kambing ni mulia ke hina? Mulia. Betul? Okey, siapa kalangan pelajar yang nak bela kambing? Ha? Seman. Kuat dia cakap mulia. Bila tanya tak nak pula. Tak nak? Nak, betul? Okey. Sebab itulah kalau orang tanya ustaz kan. Ustaz selain pada mengajar, kerja apa? Bela kambing. Apa persepsi orang pada saya? Bela kambing je. Ya Allah. Tak ada kerja lain ke ustaz? Sebab apa? Bela kambing ni satu benda yang tak dipandang oleh masyarakat. Tapi sebenarnya Allah sengaja merancang semua para Nabi bela kambing. Kenapa? Okey, siapa boleh sebut apa hikmah semua para Nabi bela kambing? Ha? Sabar, satu, sabar. Macam mana boleh sabar? Sorang-sorang. Okey. Oh, suruh kambing masuk kandang tapi pergi tempat lain. Jadi kena sabar. Kalau tak sabar dia buat apa? Dia baling. Tak, sebenarnya itu dah nak masuk kandang. Nak keluar pagi tu. Pergi duduk tengah panas kan. Kambing degil nak cari rumput, kena berjalan. Bukan satu tempat. Kemudian sampai panas, sampai balik rumah. Nak masuk. Oh, perlu sabar. Jadi kalau seorang Nabi boleh sabar dengan kambing yang tak berakal, maka dengan orang tak ada masalah. Cuma yang tak sabar ni sebab tak pernah bela kambing. Panas barang kan. Jadi siapa-siapa yang pernah barang, ubat dia beli kambing bela. Okey, yang kedua, faedah bela kambing. Berani. Macam mana dia boleh berani bela kambing? Kambing kadang-kadang serigala datang nak makan kan. Dia kena berani halau, lawan. Dia kena berani. Daripada berani itu, dia akan lebih berani untuk menyatakan kebenaran. Okey, yang ketiga. Tawaduk. Macam mana tawaduk? Ya, bela kambing boleh tak? Pakai mes, pakai nektar, bawa beg kan? Boleh? Boleh. Kena pakai biasa template card, duduk tengah panas kan, berjalan kaki, berjalan je. Jadi kehidupan bela kambing ni sentiasa rendah diri. Sebab tu Nabi kita tak pernah sombong. Bukan Nabi je. Semua para Nabi tidak ada yang sombong. Okey, yang keempat. Yang keempat. Rahmat. Dia kalau bela kambing, semua para Nabi akan menjadi lebih rahmat, lebih kesian. Kadang-kadang kambing tu patah kaki kan. Dia kena tunggu, kena rawat, kena sabar. Kalau tak ada perasaan rahmat, tinggal je. Patah kaki, lantak kamu lah. Okey. Jadi pelajar-pelajar akademik insya-Allah kita akan beli kambing dan bela kambing. Itu salah satu praktikal sebelum keluar jadi pendakwah. Nanti kita akan bincang berapa lama dia bela kambing. Okey. Ni hadis apa ni? Hafalah dia ni. Jadi jangan pandang rendah kepada orang bela kambing. Kadang-kadang orang bela kambing jauh lebih penyabar, lebih tawaduk, lebih berani. Okey. Falamma qada. Falamma, maka tatkala. Tatkala qada.
Qadha telah menyelesaikan. Oleh Musa. Siapa nak i'rab Musa? Fa'il? Fa'il kepada apa? Qadha. Okey. Habiskan. Fa'il marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-alif li'annahu tak ada. Li ta'zur tak ada. Adalah li ta'zur. Kenapa tak boleh sebut baris dhammah di atas alif? Sebab ta'zur. Dia panggil apa ni Musa? Isim maksur ke isim mangkus? Maksur. Okey. Ahsantum. Okey, tatkala Musa telah menghabiskan ajal, tempoh 10 tahun. Tengok sabar Musa. 10 tahun. Proses daripada duduk istana, kena buru, takut, bela kambing. 10 tahun. Maka wasara. Dan wasara apa dia? Dia berjalan. Bi ahlihi, dengan ahlinya. Anasa. Makna setelah dah habis 10 tahun dia rindu nak balik ke Mesir. Dia membesar di Mesir. Madian ni luar pada Mesir. Jadi dia dah habis tempoh berjanji dengan bapa mentua, dia pun bawa ahli keluarganya. Dia berjalan, maka setelah dia berjalan, anasa ni absara, dia melihat. Absara, dia melihat. Min janibit tur, dari sebelah. At-tur apa dia? Tur, Bukit Tur. Ada pendapat mengatakan Tur nama khusus satu bukit. Ada pendapat mengatakan yang kedua, Tur adalah semua bukit dipanggil Tur. Semua bukit adalah Tur. Okey, dia bawa ahli keluarganya. Nabi Musa ni pergi daripada Madian pergi ke Mesir. Naik apa? Jalan kaki. Kemudian dia nampak daripada sebelah bukit nar. Nar ni api ke cahaya? Sebenarnya cahaya. Qala li ahlihi. Dia pun berkata li ahlihi, kepada ahlinya. Umkusu apa dah? Diamlah. Tunggu. Alzimu makanakum. Tetap kamu, yarhamkallah, di tempat ini. Okey, umkusu ini fi'il apa ni? Fi'il apa? Amar, perintah. Perintahkan. Perintah untuk seorang ke dua ke ramai? Ramai, mana tahu? Wa alih. Okey. Sebenarnya bersama Nabi Musa berapa orang? Seorang. Siapa dia? Bini ke isteri? Oh, sama. Isteri lah. Bini tu orang Kelantan je kan? Binimu mana? Okey, kalau seorang perempuan sepatut fi'il amar macam mana? Umkusi.
Kalau perintah pada seorang perempuan, kusi. Kalau seorang lelaki perempuan, duduklah, ijlisi. Kalau masuk, udkhuli, kan? Ada ya kat belakang. Tapi bila ada waw alif, ramai. Jadi macam mana Musa perintah pada isteri dia tapi dalam bentuk ramai? Ha? Apa dia? Kambing sekali. Mana ada? Kambing dah habis lah cerita. Bapak dia suruh bela kambing, bukan bawa kambing buat balik. Yang kedua, bila perintah mestilah berakal. Takkan ada kepada dia kata pada kambing kusu. Bukan. Siapa ni? Ada 3 pendapat. Dalam tafsir ada 3 pendapat. Satu, bersama Nabi Musa dan isteri ada seorang khadim pembantu. Walaupun 2, bahasa Arab 2 pun dikira jamak, kusu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bersama Nabi Musa ada dua orang anak lelaki. Sebab berapa tahun dia kahwin? 10. Biasanya logiknya ada anak lah. Jadi bila 2 anak dengan isteri, ramaikan kusu. Pendapat yang ketiga, dia isteri seorang dan anak tak ada. Tapi dalam bahasa Arab, nak besarkan seorang isteri, dipanggil litakzim. Nak besarkan kedudukan isteri, dia cakap macam ramai. Kusu walaupun seorang. Itu gaya bahasa Arab. Okey. Ini perlu jelaskan, nanti orang tanya, Ustaz, cakap pada isteri kenapa dalam bentuk jamak? Itu jawapannya. Okey, tunggu kat sini. Kusu tunggu kat sini. Sebab apa? Ini sesungguhnya aku anastu. Tadi anasa, absara. Sekarang anastu, absartu. Aku kamu tunggu kat sini sebab aku telah melihat. Nara, cahaya. La'ali, semoga aku atikum aku akan bawa kepada kamu. Minha, darinya. Nya ni balik pada apa? Minha. Nar, dia muzakkar ke muannas? Kalau muzakkar, minhu. Kalau muzakkar, minhu. Lelaki. Kalau perempuan. Jadi perkataan nar ialah muannas. Dia panggil muannas majazi. Sebab tu minha. Okey. Kamu tunggu kat sini, aku lihat ada cahaya. Ataupun nak terjemah api pun boleh. Sebab cahaya tu datang daripada apa? Api. Semoga aku boleh bawa datang pada kamu daripadanya. Bawa apa ni? Bi khabar. Dengan khabar apa dah? Khabar berita. Dah jadi bahasa Melayu. Surat khabar. Atau khabarnya apa maksud? Sebab Musa, dia daripada Madian nak balik ke Mesir, dia bukan tahu jalan. Mana ada location masa tu? Waze pun tak ada. Jadi dia kata, kita ada tafsir mengatakan dia tersesat jalan. Bila tersesat jalan, Allah tunjukkan cahaya. Sebenarnya itu proses tu. Proses dekat cahaya tu dia akan terima wahyu dan di situ dia akan bercakap dengan Allah. Jadi dia kata, kamu tunggu sini, aku bawa. Mungkin di situ aku dapat berita. Berita apa ni? Laluan kita untuk ke Mesir. Sebab kita dah tersesat.
Ataupun bawa apa? Jazwatin. Jazwatin ni qita'atun ghalizah min hatabin fiha nar. Kayu. Jazwah ni kayu yang di hujung ada api. Macam obor. Dia terjemah apa tu? Obor kan? Obor. Betul lah. Ustaz dah ambil SPM lah. Terjemah dia tulis apa? Tapi jazwah ni satu potong kayu yang di hujungnya ada api. Au jazwah minan nar, dari api. La'allakum, semoga kamu tastalun. Semoga kamu boleh memanaskan badan. Okey. Di sini apa pengajarannya? Buat baik pada isteri, pada ahli keluarga. Itu adalah sifat utama para nabi dan sifat utama orang yang beriman. Ada hadis, cuba keluarkan hadis. Okey. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Telah berkata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum, apa makna khairukum? Sebaik-baik kamu ialah khairukum li ahlihi, ialah yang terbaik kepada ahli keluarganya. Makna dalam ramai-ramai yang terbaik, yang paling baik pada ahli keluarganya itulah paling baik. Ada orang paling baik dengan sahabat dia tapi kepada keluarga tak. Kan? Ada orang baik dengan mak bapak dia tapi ahli keluarga dia tak. Betul? Jadi nak tahu orang tu paling baik, tengok hubungannya dengan keluarga, isteri, anak. Dan Nabi kata, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang terbaik kepada ahli keluargaku. Sebab tu Nabi jadi orang paling hebat. Sebab dia paling baik pada ahli keluarganya. Boleh hafal hadis ni? Walaupun lambat lagi kan? Belajar. Mana hafal saja, tak boleh nak praktis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Tirmizi hadis hasan gharib. Siapa nak nombor hadis, ambil. Kasih, ambil nombor hadis 3895. Okey. Balik pada ayat. Dan di sini juga pengajaran. Satu pengajaran, para nabi dan orang beriman wajib berbuat baik kepada, yang pertama kepada keluarga dia. Kalau dia daripada keluarga tak boleh buat baik kepada orang lain, logiknya lagi tak boleh. Kalau dia buat baik juga pada orang lain, ada kepentingan, bukan ikhlas kerana Allah. Okey, pengajaran kedua apa dia? Apa pengajaran kedua? Taat perintah siapa? Isteri taat perintah suami. Lagi? Pengajaran yang besar. Perjalanan seorang Nabi. Kan?
daripada istana Firaun, kemudian diburu sebagai musuh dan dirancang untuk dibunuh. Kemudian pergi ke Madian dalam keadaan lapar. Kemudian bekerja sebagai gembala kambing 10 tahun. Kemudian nak balik semula ke Mesir berjalan kaki. Tak tahu jalan. Bawa isteri, bawa anak. Itulah perjalanan seorang Nabi. Allah nak bagi kemuliaan, prosesnya sukar. Cuba tengok Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf akhirnya jadi apa? Jadi raja, jadi pemimpin, jadi rasul. Tapi perjalanannya, cuba tengok. Bermula daripada apa? Bermula daripada dicampak dalam perigi. Seorang Nabi. Dicampak dalam perigi untuk dibunuh, kan? Seorang Nabi dicampak dalam perigi. Kemudian daripada perigi keluar pergi istana. Tapi jadi apa? Jadi hamba. Daripada istana yang besar masuk penjara yang sempit, yang kecil. Tapi kemudian daripada penjara yang sempit keluar jadi raja. Proses. Pengajarannya apa? Untuk Allah bagi kemuliaan bukan satu benda yang mudah. Jadi pengajaran untuk kita, kalau kita nak kemuliaan di sisi Allah, jangan fikir nak mudah, nak senang. Jangan. Kalau fikir nak mudah, nak senang, itu bukan cara untuk dapat kemuliaan di sisi Allah. Termasuklah kesusahannya ialah bela kambing. Okey. Kemudian apa berlaku? Falamma. Maka tatkala ataha, dia mendatanginya. Iaitu Musa mendatanginya. Nya ni balik pada apa? Api. Setelah dia mendatanginya, dia diseru ataupun dipanggil. Siapa yang panggil? Mana tahu? Surah An-Naml. Ya ke? Iznada rabbuhu bilwadi. Itu bukan surah An-Naml. Surah An-Nazi'at. Cuba buka surah An-Nazi'at. Tak ada. Tak apalah Ustaz nak tunjuk surah An-Nazi'at. Okey. Allah kata apa? Ini Nazi'at kan? 15, 16, 17. Allah tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hal ataka hadithu Musa?" Adakah telah datang pada engkau hadis cerita Nabi Musa alaihissalam? Apa cerita Nabi Musa? Iznadahu rabbuhu. Ini Allah sebut. Yang menyerunya ialah Rabb, Tuhannya. Ayat tadi Allah tak sebut, diseru. Tapi di sini Allah sebut siapa yang menyeru. Rabbuhu menyerunya, menyeru Nabi Musa. Di mana ni? Bil wadil muqaddasi Tuwa. Di satu lembah yang suci, iaitu Bukit Tuwa. Lepas dia dapat wahyu, tengok bila dapat wahyu, Allah kata apa? Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Dapat wahyu, dapat kemuliaan, kerja semakin ringan ke semakin berat? Semakin berat. Dapat je, pergi. Dia datang ke Madian sebab apa? Lari daripada Fir'aun. Sebab Fir'aun nak bunuh dia. Tiba-tiba dapat wahyu, Allah suruh apa? Pergi tempat yang kamu lari itu. Kerja kamu ialah berdakwah. Sebab dia adalah tagha. Itulah kehidupan orang yang mulia. Okey, kita balik pada ayat kita. Maka tatkala dia mendatanginya, dia diseru min syati'i, dari syati' apa dah?
Syati'i daripada janibi, dari sebelah. Janibi daripada sebelah. Al-wadi, wadi ni lembah. Al-ayman, sebelah kanan, lembah sebelah kanan. Iaitu sebelah kanan siapa ni? Sebelah kanan Nabi Musa AS. Di mana ni? Fil buq'ati al-mubarakah. Buq'ah apa dia? Buq'ah ni satu tempat yang berbeza dengan tempat lain. Contoh, baju saya putih, tiba-tiba ada satu tumpuk warna hitam. Yang lain semua putih. Yang tumpuk warna hitam dipanggil dalam bahasa Arab al-buq'ah. Tempat yang berbeza dengan tempat lain, sama ada dari segi warna ataupun yang lain. Jadi Allah seru Nabi Musa di mana ni? Dari sebelah kanan Nabi Musa di lembah, di satu tempat al-mubarakah yang diberkati. Yang diberkati. Minas syajarah, yang sebelahnya ada pokok, dari pokok. Dia ada tempat yang diberkati. Ada tempat yang diberkati seperti tempat ni. Dan juga dalam surah Isra, Allah kata apa? Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna. Masjidil Aqsa tu Allah kata kami berkatinya. Itu berkat dari segi tempat. Dan ada yang Allah berkati ialah waktu. Waktu Allah berkati. Waktu apa? Waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa dia dalilnya? Surah Surah apa? Kami turunkan pada malam yang penuh keberkatan. Surah Al-Qadar tak sebut berkat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Tak ada berkat. Tak sebut berkat. Surah Dukhan kan? Cuba baca. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Itu berkat dari segi waktu. Dan ada pula benda yang berkat. Bukan tempat, bukan waktu, tapi benda. Apa dia? Mujarah tu tempat lah. Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Surah apa tu? Sad ayat. Itu berkat dari segi benda, Quran. Okey. Kemudian ayya Musa, apa seruan itu? Wahai Musa. Wahai Musa. Siapa yang berkata ni? Allah. Yang ni dia panggil apa? Musa digelarkan sebagai apa? Kalimullah. Kalimullah iaitu orang yang bercakap dengan Allah, ataupun Allah yang bercakap dengannya. Wahai Musa, inni, sesungguhnya aku anallah, aku adalah Allah. Apa makna Allah? Allah ialah makna dia Tuhan yang disembah. Dan kenapa aku Tuhan yang disembah? Sebab aku adalah Rabbul Alamin, pencipta. Jadi Allah nak bagi tahu aku Tuhan yang disembah. Sebab apa aku layak disembah? Sebab aku Rabbul Alamin, pencipta sekalian. Apa dia makna sekalian alam? Apa dia? Semua selain pada Allah. Selain pada Allah semua alam. Alam jin, alam malaikat, alam kubur, alam haiwan, alam tumbuhan.
Semua tu selain pada Allah adalah alami. Okey. Boleh? Ini kemuliaan Nabi Musa setelah melalui proses. Ini permulaan Nabi Musa dilantik sebagai Rasul dan diberi kitab. Kitab apa? Taurat. Dan bila nak berdakwah, selain pada kitab, kena ada bukti. Kena ada bukti. Maka Allah nak bagi satu bukti lagi selain pada kitab, iaitu wa'an alqi. Dan agar alqi pada campakkan. Campakkan asaka, tongkat engkau. Tongkat engkau. Falamma, maka lamma tatkala ra'aha, bila campak Nabi Musa melihat tongkatnya, ra'aha, dia melihatnya, iaitu tongkatnya, melihatnya, tahtazzu. Tahtazzu apa dah? Tataharraku, bergerak. Ka'annaha, seolah-olah ia jannun. Apa makna? Apa dia? Ular. Bila dia campak, tiba-tiba dia tengok bergerak. Apa berlaku? Kalau kita lah, kita campak tongkat, lepas tu nak bergerak macam ular, kita ambil ke lari? Kita jangan lebih pada Musa, sebab Musa pun lari. Walla, bila nampak bergerak macam ular, walla, dia lari. Dia berpaling. Mudbira, belakang. Walam yu'aqib, dan tidak dia yu'aqib ni tidak patah balik. Bukan setakat tak patah balik, tak pandang belakang. Sebab apa? Takut sangat. Tidak patah balik. Patut tak seorang Nabi takut? Oh tak? Patut dah? Fitrah manusia. Takut ada berapa jenis? Dua. Satu, khauf tabi'i. Yang kedua, khauf. Oh, ada dua, ingat satu je. Kalau ada 20 tak tahu ingat berapa. Ustaz dah tulis kan? Khauf. Ada dua. Satu khauf ibadah. Yang kedua khauf tabi'i. Khauf tabi'i, khauf semula jadi takut pada ular, takut pada kalajengking. Khauf ibadah, takut kerana Allah. Buat ibadat, takut tak diterima. Buat dosa, takut pada azab. Yang takut pada hantu tu takut apa? Tabi'i ke ibadah? Tak, itu takut yang luar biasa. Sebab takut pada yang tak perlu takut. Okey? Jadi Musa bila campak nampak bergerak, cabut lari. Kemudian, ya Musa, Tuhan panggil. Ya Musa, wahai Musa. Siapa yang bercakap dengan Musa ni? Allah. Allah bercakap dengan bahasa apa? Tak bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi Musa bangsa apa? Bahasa yang Nabi Musa boleh cakap.
Mana ada bangsa Yahudi? Nabi Musa Israel. Israel bahasa dia apa dia? Hebrew, bukan bahasa Arab. Jadi Allah bercakap dengan bahasa yang Musa faham. Tapi apa yang Allah cakap tak mungkin sama dengan makhluk cakap. Tapi kita kena setuju bahawa apa yang Allah cakap mesti bahasa yang Musa cakap. Kalau tak, macam mana Musa nak respon? Betul tak? Tapi kena tambah, Allah bercakap tak sama dengan makhluk bercakap. Okey, Musa, bila Tuhan tengok Musa lari, Allah kata apa? Wahai Musa, aqbil. Datang balik. Aqbil. Wala takhaf, dan jangan takut. Okey. Kita kalau campak tongkat, lepas tu tukar jadi ulah, lepas tu kita lari. Lepas tu dengar pula suara, datang. Kita datang tak? Mula-mula 100 meter, lepas tu 200 meter lah. Okey, Allah beritahu, kenapa jangan takut? Innaka, sesungguhnya engkau, minal, dari minal aminin, daripada orang-orang yang aman. Aman, selamat. Okey. Jadi di sini nak jadi orang aman kena buat apa? Dengan cakap Allah aja. Allah kata datang-datanglah. Aman lah. Tapi kalau Allah perintah kita tak buat, kita tak akan aman. Yang aman hanya yang ikut perintah Allah. Cuba buka surah Al-Anfal ke 82. Innal ladzina amanu walam yalbasu Al-An'am 82. Cuba tengok. Ini tips untuk mendapat keamanan, ketenangan. Saya tak bagi ya. Surah Al-An'am ayat 82. Okey. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Satu, yang beriman. Yang kedua, walam yalbisu imanahum, mereka tidak mencampur adukkan iman mereka. Dia beriman, satu. Yang kedua, jangan campur adukkan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman. Bila turun ayat ni, sahabat risau, ya Rasulullah, siapa di kalangan kami beriman lepas tu tak zalim? Siapa? Semua kami beriman, tapi kami juga buat kezaliman. Maka Nabi tanya sahabat, kamu tak baca ke surah Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka. Nabi kata zalim di sini ialah syirik. Maknanya dia beriman, lepas tu tidak syirik pada Allah. Apa dia dapat? Ulaika lahumul amnu. Amnu, baca bagi betul, bukan amnu. Mereka itulah bagi mereka, milik mereka, keamanan. Keamanan, aman. Wahum muhtadun, dan mereka dapat hidayat. Dua je. Jadi tips untuk mendapat aman, tenang apa dia? Satu, beriman. Yang kedua, jangan syirik. Maknanya kalau orang tak tenang, macam-macam penyakit, risau, takut, puncanya apa? Sama ada dia tak beriman, ataupun dia beriman tapi ada syirik. Solat, puasa, haji tapi percaya pada bomoh, dia dalam tidak aman. Ataupun dia tidak syirik tapi dalam masa yang sama tak beriman. Okey. Jadi simple je. Sebab itulah pemuda kahfi aman tak dalam gua? Apa sebab? Apa tipsnya?
Dia beriman dan tidak syirik. Sanggup tinggal dunia sebab nak laksanakan perintah Allah. Amanlah dia. 309 tahun. Okey, cukup lah. Ada soalan? Jadi soalannya? Kenapa? Dalam surah ni Allah kata aku adalah Rabbul Alamin. Dalam surah An-Naml aku adalah Al-Azizul Hakim. Dalam surah Taha innani anallah fa'budni. Dia tak sebut apa-apa kan? Yang ulama kata Allah nak pelbagaikan. Allah nak pelbagaikan sifat-sifatnya dan nak pelbagaikan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya sebab itulah Quran kena baca semua, kena faham semua, dan baru kita akan faham Allah tu secara lengkap. Okey, ada soalan lain? Api tu mana tahu cahaya? Bila ada api keluar tak cahaya? Ada tak api yang tak ada cahaya? Okey. Yang perkahwinan tu dia selesaikan tugas dia selama 10 tahun ataupun dia kahwin sambil itu buat tugas saja. Tak, kahwin dah start bekerja. Bukan habis kerja baru kahwin. Kalau kerja 10 tahun baru kahwin, susah nak terima kan. Lambat tu. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Pagi besok ada kelas lah. Besok kelas sirah. Sirah Nabawiyah pukul 10.30 pagi. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم